Assalamualaikum guys, bersama saya dalam channel AJ Roslan untuk PDP Strength of Materials. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan teruskan kepada unit 3, masih lagi dalam bab 1 iaitu force on material, bab 1 unit 3, di mana kali ini kita akan melihat kepada safety factor safety factor ataupun biasanya kita guna dengan simbol N safety factor ataupun tegasan. Dia ada dua. Pertama adalah tegasan yang dibenarkan. Okey, ini adalah simbol tegasan yang dibenarkan sama juga dengan tegasan Y dibahagikan dengan N, atau tegasan yang dibenarkan sama juga dengan tegasan M dibahagikan dengan N. Okey, tegasan maksimum dibahagikan dengan N ataupun tegasan Y dibahagikan dengan N. Okey, di mana N adalah PY per P works ataupun PY dibahagikan dengan P kerja di mana benda perkara ini kita melihat pada titik C pada titik C. Kalau tuan-tuan ingat lagi pada pelajaran kita yang lepas, A hingga B ni adalah kawasan yang berkadar terus. Ini adalah kawasan yang berkadar terus, iaitu kawasan anjal. Yang seterusnya adalah kawasan plastik, dan yang ini adalah graf beban melawan pemanjangan. Okey, manakala P maksimum berlaku pada titik E, N sama juga dengan P maksimum dibagikan dengan P kerja. Mana ada dua cara untuk kita mendapatkan nilai tegasan yang dibenarkan. Okey, seterusnya kita akan melihat safety margin N tolak 1. Okey, yang ni kita akan gunakan dalam formula kita lah. N untuk safety margin, formula dia ialah N tolak 1. Okey, contoh kita ambil contoh yang pertama. Katalah saya ada satu silinder bolo digunakan untuk menyokong compressive load serat 13 kN. Ultimate stress is 350 kN per meter kuasa 2. Okey, dia dah bagi ultimate stress, dia dah bagi compressive load. The cylinder is 1 cm thick and safety factor is 3.0. Carikan tegasan yang dibenarkan, luas keratan pentas dan juga diameter luar silinder tersebut, outside diameter of the cylinder. Okey, yang pertama, step yang pertama kita lukis kita punya silinder. Ini adalah silinder kita bahagian luar, di bahagian hulu bahagian dalam. Dia beritahu tadi dia dikenakan sebab dengan compressive load 13 kN. Tebal dia, thick dia adalah 1 cm. So kita gunakan data-data yang telah diberi, di mana kita tahu P dia ialah 13 kN, T dia 0.01 meter, N dia dah beri tadi 3.0, dan tegasan maksima dia adalah 300 kN per meter kuasa 2. Ini data yang telah diberi. Okey, kita terus pada step yang kedua, kita mencari tegasan yang dibenarkan, di mana dalam formula yang kita belajar tadi, tegasan yang dibenarkan sama juga dengan tegasan maksimum dibahagikan dengan N. So 350 darab 10 kuasa 3 per Newton per meter kuasa 2 dibahagikan dengan nilai N kita 3. So kita akan dapat tegasan yang dibenarkan adalah 116.7 kN per meter kuasa 2. Okey, saya rasa yang ni formula mudah lah. Saya percaya awak masih ingat. Okey, dan tegasan yang dibenarkan juga kita boleh gunakan persamaan P per A. Tegasan dibenarkan ialah ni simbol, kalau tuan-tuan masih ingat lagi pelajaran kita yang pertama dulu, tegasan adalah P per A. So ini adalah tegasan dibenarkan. Nilai kita dapat tadi 116.7 darab 10 kuasa 3. Kita tahu P dia ialah 13 darab 10 kuasa 3. So kita dapat dia punya nilai luas keratan rentas dia adalah 0.114 meter kuasa 2. Okey, untuk mencari diameter kita gunakan data daripada
luas tadilah A sama juga dengan pi D kuasa 2 bagikan dengan 4 untuk silinder yang hollow. So A sama dengan pi D tambah 2T kuasa 2 bagikan dengan 4. So kita masukkan formula kita semula, nilai-nilai yang kita dah ada. So kita akan dapat nilai D adalah 0.36 0.36 meter. Okey. Mudahlah ini contoh yang pertama tadi agak mudah. Kemudian kita masuk sedikit masih lagi dalam satu topik bab 1 unit 3 iaitu strain energy. Apa yang dimaksudkan strain energy? Katakanlah kita ada satu daya melawan dengan pemanjangan pada garis kadar graf berkadar terus ni, graf berkadar terus, luas di bawah graf ini berlaku strain energy berlaku strain energy pada graf di bawah luas di bawah graf ni lah ini dimasukkan sebagai strain energy. Okey, formula untuk strain energy adalah U kita guna U. Formula untuk strain energy adalah U sama juga dengan setengah darab dengan P darab dengan delta L ataupun luas di bawah graf. Saya sebut tadi luas di bawah graf. U sama juga dengan setengah darab dengan P darab dengan delta L. Seperti yang kita tahu pada unit-unit yang kita dah belajar pada minggu-minggu yang sebelum ni, tegasan sama juga dengan P per A, keterikan sama juga delta L bagi L, E ataupun modulus yang sama juga dengan tegasan bagi dengan keterikan. Ketiga-tiga formula ni kena ingatlah. Okey. Ketiga-tiga formula ni bila kita olah balik, kita masukkan balik tadi kita dah tahu U sama dengan setengah P darab dengan L darab dengan delta L. Di mana P juga kita boleh dapat sama juga dengan tegasan darab dengan A, iaitu datang dari persamaan tegasan sama juga dengan P per A. Manakala delta L kita boleh dapat daripada nilai keterikan sama juga dengan delta L bagi dengan L. So delta L ni ialah keterikan darab dengan L. Yang ni pengolahan semula formula-formula yang kita dah belajar pada bab-bab yang pertama minggu yang lepas. Kemudian kita susun semula setengah darab dengan tegasan A, tegasan A darab dengan keterikan L. Okey, keterikan ni kita boleh dapat daripada persamaan modulus yang E sama juga dengan tegasan bagi dengan keterikan, ataupun keterikan sama juga dengan tegasan bagi dengan E. So kita boleh gantikan persamaan ini ke dalam persamaan ini. So kita boleh dapat U sama juga dengan setengah darab dengan tegasan A darab dengan tegasan bagi E darab dengan N. Kalau kita susun balik dari segi penulisan dia, kita akan dapat U sama juga dengan setengah darab dengan tegasan kuasa 2 AL bagi E, ataupun U sama juga dengan setengah darab dengan tegasan kuasa 2 V darab bahagikan dengan E, di mana AL ni adalah isi padu. AL ni adalah isi padu. Semua rumus di atas boleh digunakan mengikut kesesuaian soalan yang diberi. Maknanya kalau dapat soalan, kita tengok nilai apa yang diberi. Nilai apa yang ada, nilai apa yang diberi, kita boleh mengikut kesesuaian data yang diberi. Maknanya jangan kita ambil contoh kita hafal yang ini je, tapi bila keluar data yang lain, awak tak boleh nak buat. Sedangkan banyak lagi persamaan-persamaan lain yang kita boleh guna pakai. Okey, saya ambil contoh yang lain. Contoh ni satu bar dikenakan daya force seperti gambar rajah 3.1. Calculate the strain energy stored in the bar. Diberikan nilai E ialah 200 giganewton per meter kuasa 2. 200 giganewton per meter kuasa 2. Okey. Ini nilai E dia lah. Dia punya daya dia adalah 200 kN. Diameter luar dia 40 mm, panjang dia adalah 520 mm. So macam ni kita nak selesaikan. Mudah aja tuan-tuan. Kita keluarkan dulu persamaannya, nilai-nilai yang diberi. Kita tahu di luar dia adalah 40 mm ataupun 0.04 meter.
P diberi adalah 200 kN, L dia adalah 0.52 meter. Setiap kali mm ni convertkan kepada meter. Nilai modulus yang dia adalah 200 giganewton per meter kuasa 2. Okey. Pertama sekali kita kena cari luas dia lah. A sama juga dengan pi d kuasa 2 bagi dengan 4 ataupun pi r kuasa 2. Pi ini nilai r dia, radius dia 0.02 kuasa 2. So nilai luas ni kita akan dapat 1.256 darab 10 kuasa negatif 3 meter kuasa 2. So untuk strain energy dia U sama juga dengan setengah darab dengan P kuasa 2 darab dengan L bahagi dengan AE. Kita masuk jalan nilai setengah. Nilai P dia adalah 200 darab 10 kuasa 3 kuasa 2 darab dengan L 0.52 bahagikan 2 darab dengan A 1.256 darab 10 kuasa negatif 3. Kita dapat kat sini. Okey. Darabkan dengan nilai E dia tadi 200 darab dengan 10 kuasa 9. So kita dapat nilai U dia adalah 41.4 joule. Unit U adalah joule sebab ini adalah tenaga. U ni adalah tenaga. Tenaga kita ukur dalam unit joule. Okey. Kita masuk sikit apa yang dimasukkan dalam Poisson ratio. Katakanlah saya ada satu silinder yang besar. Silinder A, B, C, D. Apabila kita kenakan beban, dia akan berlaku pemanjangan. Dia akan berlaku pemanjangan dan diameter dia akan kurang. Ini adalah graf paksi lah, paksi X dan juga Y. So apabila berlaku pengurangan diameter dan juga pemanjangan bar, dia akan menghasilkan satu nisbah ataupun kita panggil sebagai Poisson ratio. So kita akan tengoklah dalam contoh nanti bagaimana kesan Poisson ratio dalam perkiraan kita. Okey. Untuk longitude strain, kita ada dua longitude strain dengan lateral strain. Keterikan X sama juga dengan delta L bagi L. Keterikan X sama juga dengan delta L bagikan dengan L ataupun tegasan bagi dengan E. Manakala keterikan Y sama juga dengan delta D. Delta D perubahan diameter D bahagikan dengan D asal. Ini D asal, bawah ni asal, ni asal, yang ni pun L asal, ni L asal, kemudian ini adalah perubahan L. Ingat keterikan X delta L bagi L ataupun tegasan bagi E. Keterikan Y delta D bahagikan dengan D. Ini adalah kita nak cari keterikan X dan juga keterikan Y. Okey. So formula Poisson ratio kita adalah apabila keterikan Y dibahagikan dengan keterikan X, kita akan dapat nilai V. V condong ni kita panggil dia sebagai Poisson ratio. Okey. Contoh katakanlah saya ada satu beban dikenakan beban nilai 40 kN bertindak pada gambar rajah seperti 3.2 di bawah. Bertindak pada gambar rajah seperti di bawah, diberikan E dia adalah 200 giganewton per meter kuasa 2, manakala strain energy dia U adalah 0.4. Calculate stress, longitude strain dan juga lateral strain. Kenakan 45, ini kita punya tinggi 50 mm, panjang 250 mm dan lebar dia adalah 30 mm. So apa yang perlu kita buat? Step yang pertama adalah kita keluarkan data-data yang telah diberikan. Kita tahu P 250 mm ataupun 0.25 meter, T dia adalah 500 mm ataupun 0.05 meter, L dia adalah 30 mm ataupun 0.03 meter. So nilai P yang diberi adalah 45 kN. P ni pressure 45 kN. So kita tahu untuk mencari luas T darab dengan L, untuk mencari luas T darab dengan L. So 0.05 darab dengan 0.03. So kita dapat 1.5 darab 10 kuasa 3 meter kuasa 2. Untuk mencari tegasan, soalan dia tadi pertama kita cari stress, tegasan stress.
So tegasan sama juga dengan P per A. Nilai P dia adalah 45 darab 10 kuasa 3. A dia adalah 1.5 darab 10 kuasa 3. So tegasan yang kita dapat adalah 30 meganewton per meter kuasa 2. Saya rasa dia tak ada masalah. Ni formula ni kita dah guna pakai pada siri-siri yang lepas. Kemudian keterikan X. Kita dah belajar tadi, keterikan X sama juga tegasan bahagikan dengan E. Kita masukkanlah nilai tegasan 30 darab 10 kuasa 6 bahagikan dengan E dia adalah 200 darab 10 kuasa 9. So kita dapat keterikan X dia 1.5 darab 10 kuasa 4. Manakala untuk mencari keterikan Y, kita tahu persamaan V sama juga dengan keterikan Y bagi dengan keterikan X. Keterikan Y bagi dengan keterikan X. Kita masukkan nilai V tadi dah diberi, nisbah Poisson dia beri 0.4. So kita masukkan, gantikan 0.4, gantikan keterikan X yang kita dapat. So kita akan dapat nilai keterikan Y 6 darab 10 kuasa 5. Saya rasa sekian untuk hari ini. Bertemu semula pada sesi akan datang. Terima kasih.